Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah masih lagi kita bersiaran pada pagi ini. Okey, kalau minggu lepas kita buat ulang kaji berkenaan dengan persamaan serentak topik tingkatan 1, yang mana minggu lepas saya dah ajar awak 3 kaedah. Okey, dia ada 4 kaedah tapi yang kaedah yang graf tu kita tak glamour untuk kita jawab. Okey, kita biasa akan jawab guna kaedah penghapusan, penggantian ataupun matriks. Okey, seperti mana saya maklumkan tadi, persamaan linear serentak tidak lagi boleh dijawab menggunakan kaedah matriks kalau ikutkan 2-3 tahun kebelakangan ini. Okey, tahun ni saya tak pasti. Tapi sekiranya tiada perkataan tidak boleh guna kaedah matriks, so boleh selesaikan persamaan linear serentak yang minggu lepas tu guna kaedah matriks, tak ada masalah. Okey, so hari ni kita pergi kepada bentuk soalan yang kedua iaitu matriks itu sendiri. Jadi seperti yang saya sebutkan juga tadi, cubalah mahirkan yang minggu lepas. Yang awal-awal ni saya ambil yang mudah-mudah dahulu. Okey, saya ambil yang mudah-mudah dahulu yang saya rasa awak boleh jawab. Okey, yang saya rasa awak boleh jawab. Persamaan linear serentak. Cuba usahakan sebab seminggu satu topik je saya bagi. Dan saya bagi contoh soalan parsial yang mana masih lagi valid untuk diguna pakai untuk format ASSM ini. Okey, saya buat ulang kaji ni berdasarkan paparan YouTube yang kita sama-sama tengok selepas cuti hari tu. Okey, kita sama-sama tengok cikgu tersebut daripada Johor tu telah kongsikan dengan kita topik-topik yang mungkin keluar di bahagian A kertas 2, bahagian B kertas 2, bahagian C dia tak cerita sangat. Okey, bahagian C pun saya tak tekankan mana sangat. Okey, sebab saya belum tahu lagi topik mana yang ditekankan untuk bahagian C itu. Okey, sebabnya bahagian C seperti mana cikgu tu terangkan sebelum ni, akan satu soalan itu merangkumi 3 topik yang berkaitan. Okey, markah pun 15. 2 soalan, pilih satu sahaja untuk bahagian C. Manakala bahagian A dan bahagian B, bahagian A ada 10 soalan, jawab semua. Bahagian B, 5 soalan, jawab semua. Jadi penekanan saya lebih kepada bahagian A, bahagian B. Untuk soalan objektif, seperti mana saya maklumkan sebelum ni, saya tak tekankan. Okey, sebab apa? Sebab dalam kertas 1, soalannya ada 40 soalan, dijawab dalam masa 1 jam 30 minit, merangkumi semua yang awak belajar di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Banyak yang perlu fokus. So adalah lebih baik saya fokuskan awak kepada kertas 2. Okey, so minggu lepas kita dah buat persamaan linear serentak yang membolehkan awak dapat 4 markah. So dengan harapan, saya harap awak dapat buat ulang kaji berkenaan topik itu. Setiap minggu saya akan bagi satu topik. Jadi kalau ikutkan cikgu daripada Johor tu, Allah Akbar, saya lupa nama dia. Kalau bahagian A tu ada 10 soalan tapi dia kongsikan kepada kita 14 topik. Okey, persediaan kepada bahagian 14 topik bermaksud kita akan buat ulang kaji 14 minggu bahagian A. Okey, untuk bahagian B ada 5 topik, cikgu tu bagi dalam 5 ke 6 topik, so tambah. So 14 tambah katakan 6, 20 minggu yang kita perlukan untuk buat ulang kaji. Macam tu. Okey, tak apa, kita akan sesuaikan ikut keadaan semasa. Okey, saya ambil dulu yang mudah-mudah. Bagi saya mudahlah, saya harap awak pun mudah menjawab bagi topik-topik yang telah saya
bincangkan dengan awak. Okey, tu topik pertama tu. Topik kedua hari ini kita pergi kepada matriks. Matriks ni dah belajar tahun ini. Tapi biasalah mungkin ada yang dah lupa bila tak buat ulang kaji kan. Okey, tak ada menjadi masalah. Okey, untuk hari ini saya akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan matriks dan awak cubalah buat soalan-soalan. Kalau awak ada buku teks dengan awak, soalan-soalan yang saya paparkan di sini tu ada dalam buku teks. Okey, sama ada buku teks hard copy atau buku teks soft copy, mana-manalah yang awak rasa selesa. Dan esok macam biasa tiada Google Meet dengan saya, tapi saya akan share dengan awak soalan-soalan lepas 2011, 2019, 9 tahun. Okey, 9 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Okey, untuk awak buat ulang kaji. Itu soalan sebenar. 2011, 2019 untuk awak buat ulang kaji. 9 tahun, 9 tahun. Okey, untuk awak buat ulang kaji. Okey, so nanti soalan tahun ni pun lebih kurang macam tu jugalah yang akan keluar nanti insya-Allah. Okey. So dengan harapan awak dapat juga yang ini 4 markah. Okey, untuk topik ini biasanya akan keluar 2 bahagian ataupun dia 1 atau 2 bahagian. A, B atau 1 saja. A je lah. Okey. Kita tengok ulang kaji awal. Okey. Persamaan linear serentak. Yang ni awak dah tengok dah pun sebab yang ni saya dah ajar dengan awak sebenarnya. Saya guna slide yang asal. Okey, persamaan linear serentak boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah matriks mengikut langkah-langkah berikut. Okey. So, seperti mana saya maklumkan pada awak sebelum ni, persamaan linear serentak tu perlu dalam bentuk yang macam ini. Okey, iaitu dimulakan dengan X, diikuti dengan Y, diikuti dengan nombor lah. P tu mewakili nombor. A, B dan P, C, D dan Q tu mewakili nombor. Okey, persamaan linear serentak mesti dalam bentuk macam ni. Sekiranya dia bukan disusun dalam bentuk macam ni, contoh ya, 5X tolak 3Y tambah 7 equal 0. Itu bukan dalam bentuk macam ni. So kalau bukan dalam bentuk macam ni, so kena susun supaya jadi bentuk macam ni. Okay, saya tulis mana saya punya marker ni. Hilang pula. Okey. Contoh yang saya sebutkan tadi ya, 5X tolak 3Y tambah 7 equal 0. Ini dalam bentuk yang kita tak nak. Kena susun dalam bentuk macam ni. Jadi bila dapat soalan macam ni, kena susun semula in case. Tetapi setakat ni soalan SPM dia dah susun siap-siap. Saya sebut ni in case berlaku keluar soalan macam ni. Dia nak duga awak. Jadi susunlah 5X tolak 3Y, 7 tu kena letak kat belakang. Mesti melepasi tanda sama dengan negatif 7 dah jadinya. Susun macam tu. Alhamdulillah. Okey. Kemudian bila dah disusun, awak kena tukarkan bentuk persamaan linear serentak tu kepada bentuk matriks. Seperti mana yang awak lihat sekarang ni lah. Macam tu. Kemudian awak akan selesaikan. Okey, kita tengok kepada contoh adalah lebih baik. Okey. Persamaan linear serentak yang diberi di sini dah dalam keadaan yang sepatutnya. Cuma kita nak tukar sahaja kepada bentuk matriks. Okey, jadi kita akan buat. Okey, kita ambil nombor-nombor dia ni. 3, 4, 5, negatif 6. Kalau tolak tu mewakili tanda negatif lah. Okey, so 3, 4, 5, negatif 6. Tutup bracket, kemudian buka bracket. Pemboleh upah yang terlibat adalah X dan juga Y. So hati-hati ya, sebab kadang-kadang dia tukar kepada RS, kepada TU, macam tu. Okay, kemudian tanda equal dan nombor yang kat belakang dia, 12, 7. Macam ni. Jika awak berjaya dapat menulis seperti ini, automatik awak dah dapat 1 markah. Itu mudah je untuk dapat markah bagi operasi matrik ni, kaedah matriks. Okey, tengok yang sebelahnya pula. Okey. Sebelahnya kedua-duanya tidak disusun dalam bentuk yang sepatutnya. So awak kena susun balik. Okey, so susun balik macam mana? Mulakan dengan X, diikuti dengan Y dan yang belakang yang selebihnya bawa ke belakang. Macam tu.
Okay, yang kedua pun sama, kena susun balik, dimulakan dengan X, diikuti dengan Y dan nombor letak belakang. Dah, mudah sahaja. Okey. Kemudian kita akan tukarkan ke dalam bentuk matriks. Okey, 3, 4, 5, negatif 6. Sama seperti sebelah. Okey, sama seperti sebelah. 3, 4, 5, negatif 6. Tutup bracket. Buka bracket. Pemboleh ubah yang terlibat adalah X dan juga Y. Okey, jangan lupa letak tanda equal dan 12/7. Macam tu. Okey, ini dah satu markah. Mudah saja. Markah keseluruhan 4. Okey, markah keseluruhan adalah 4. Okey, bila dah sampai macam ni, okey, bila dah macam ni, awak boleh terus tulis jawapan akhir. Okey, awak boleh terus tulis jawapan akhir. Awak selang beberapa baris, tinggalkan kosong di tengah-tengah beberapa baris. Awak buat jawapan akhir. Okey, contoh ya. Contoh saya guna soalan yang ni dululah. Okey. Tinggalkan beberapa baris di bawahnya dan kat bawah tu X, Y. Kemudian ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator awak. Kita saya duduk mana dah. Okey, ada kalkulator yang masing-masing. Saya tak dapat nak tunjukkan pada awak kalkulator saya. Kalau saya share yang ini kan nanti awak tak nampak PowerPoint saya pula. Okey. So mode berapa kali kita tekan? 1, 2, 3. Kita buat sama-sama. Kemudian diikuti dengan EQN, pilih 1. Kemudian unknown. Pilih unknown. Bukan next ya. Unknown 2 dan 3 tu kan. Pilih 2. Sebab kita ada 2 je pun boleh ubah. X dan juga Y. 2. Okay. Kat situ tertera A1. So awak letaklah. Yang ni A1 ni. Ini A1. Allah. Ini A1. B1, C1. A2, B2, C2. Macam tu. Okey, so A1 adalah 3, tekan nombor 3, tekan tanda equal. Kemudian B1, tekan nombor 4, tekan equal. Okay, C1 adalah 12, tekan 12, tekan equal. Allah Akbar. Tekan equal. Okey, kemudian diikuti dengan A2 iaitu nombor 5. Tekan equal. Kemudian B2 negatif 6. Ingat bukan 6 saja ya, negatif 6. Okey, tekan equal. C2 adalah 7. Okey, so jawapan yang tertera di situ kalau saya dapat adalah nombor perpuluhan. Okey, cuba tukarkan kepada nombor pecahan. Okey, tekan ABC tu. Ada. Okey, tekan ABC tu. Okey. So akan tukar kepada pecahan. Kalau dapat kat situ adalah nombor bercampur. Macam mana nak jadikan dia pecahan tak wajar? Tekan shift, tekan ABC. Okey. Dapat nombor pecahan tak wajar iaitu 50/19. 50/19 untuk jawapan X. Jawapan Y pun sama, tekan ABC untuk tukarkan kepada pecahan. Kemudian tekan shift, tekan ABC untuk dapatkan pecahan tak wajar. 39/38. Okey, itu untuk jawapan akhir. Macam tu. Boleh terus guna kalkulator untuk dapatkan jawapan akhir. Step yang tengah tu kita buat kejap lagi. Macam tu. Okey ya. Kalau ada soalan nak tanya, terus bersuara je. Jangan letak kat chat. Nanti kan saya tak sedar pula. Bila saya bercakap ni. Okey. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, tukarkan persamaan linear yang diberi itu kepada bentuk matriks. Kemudian guna bantuan kalkulator untuk dapatkan jawapan X dan Y. Macam tu. Mana saya punya mark. Okey, ini latihan untuk awak cuba nanti. Okey, awak tukarkan semua persamaan linear yang diberi itu kepada bentuk matriks. Okey, ini dalam bentuk situasi lah. Okey, kebat lah kalau senang. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan pula. Okey, dia dah bagi soalan. Biasanya soalan
SPM memang dia direct macam ni lah. Okay, kebiasaannya direct. Okay, sebab dia tahu bukan ramai murid boleh dapat selesaikan dengan baik. Okey, mula-mula tukarkan kepada bentuk matriks. Okey, 1, negatif 2, 3, negatif 4. Okey, pemboleh ubah yang terlibat adalah X dan juga Y. Kemudian equal 1, 4. Okey, mungkin ada murid yang akan buat cuai, dia letak tanda macam tu, bahagi. Dah salah di situ. Okey, dah salah di situ. So, hati-hati. Okey, hati-hati. Jadi 1, 4. Kemudian seperti mana yang saya sebutkan tadi, terus boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan. So, tinggalkan beberapa ruangan di bawah. Okey, buat yang di bawah. Contoh saya buat kat skrin ni sekarang ni ya. X, Y. Saya guna kalkulator terus. Okey, saya guna kalkulator terus. Okey, set balik kita punya kalkulator tu kepada mode 3 kali. Oh, masih lagi sama. Okey, tak perlu set lah kalau tak buat apa-apa lagi. Okey, so A1 adalah 1. Okey, B1 adalah negatif 2. C1 adalah 1. Manakala A2 adalah 3. B2 adalah negatif 4. Oh, minta maaf. Dan C2 adalah 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terus dapat jawapan 2. Okey, terus dapat jawapan 2 untuk X. Oh, sorry. Jawapan X 2, manakala Y pula adalah 0.5. Tukar kepada pecahan. Okey, tukar kepada pecahan. Tekan ABC lah. Okey, 1/2. Okey, bila dah dapat macam ni, kena ceraikan jawapan akhir awak itu. X adalah 2, Y adalah 1/2. Okey, kalau ini dah 1 markah, yang kat sini 1 markah. Yang dekat sini belum dapat markah penuh ya. Yang bawah ni. Mesti kena keluarkan X dan Y itu. Okey, jangan dalam bentuk kurungan. Okey, dah dapat X, dah dapat Y. So, awak dah dapat 2 markah. Sekarang ni nak cari 2 markah sahaja lagi. Okey, prosesnya adalah, okey, sekarang ni daripada sini, daripada pertukaran bentuk biasa kepada bentuk matriks, okey, kita akan cuba selesaikan. Okey, tinggalkan X dan Y di sebelah kiri. Matriks yang ini kena bawa ke sebelah kanan. Okey, jadi 1 per, macam tu. 1 per AD tolak BC. AD tolak BC. Mana kedudukan AD ABCD tu? Okey, satu-satu matriks kedudukan dia adalah A, B, C, D. Kena ingatlah kedudukan ni. Tak ada diberi dalam masa peperiksaan nanti. Okey, kemudian ini formula ya. Macam mana nak bawa yang ini ke sebelah kanan. Okey, formula. Ini kita panggil matriks Sonsang. Matriks Sonsang. Okey. Alhamdulillah. Jadi kedudukan A akan bertukar dengan kedudukan D. Macam tu. Manakala nilai C dan nilai B akan bertukar. Sekiranya B bernilai positif, dia akan jadi negatif. Sekiranya C bernilai negatif, C itu akan jadi positif. Dia bertukar tanda. A dengan D bertukar tempat duduk. Okey. C dan B bertukar tanda. Okey, saya masukkan yang sebenarnya. Okey, X dan Y. 1 per, dia darab songsang sahaja. Darab songsang je. 1 darab negatif 4, negatif 4 tolak. 3 darab negatif 2, negatif 6. Macam tu. Dia darab songsang. Okey, A darab D tolak B darab
C. Macam tu. Okey. Kemudian kita akan susun atur balik kedudukan A, B, C, D itu. A akan tukar tempat dengan D. So kat sini jadi -4, kat sini jadi 1. Okey. Kemudian diikuti dengan 2 dan 3. 2 tu positif kan? So dia akan jadi negatif. 3 tu positif akan jadi negatif. Okey. B dan C akan bertukar tanda ya. Bertukar tanda. Kemudian 1, 4 tu letakkan di belakang. 1, 4 tu letakkan di belakang dia. Jangan letak tanda equal pula kat tengah ni. Dah salah. Equal hanya berada di sini sahaja. Okey, kalau letak tanda equal dekat sini, jalan kerja awak ni akan jadi sia-sia. Akan jadi sia-sia. Okey, kita mudahkan. Okey, kita mudahkan. Okey, 1/-4 tolak -6. So, 6 tolak 4 jadi 1/2. Yang ni awak guna kalkulator sahaja. Okey, yang ini. Kita nak buat hasil darab matriks ini dan matriks ini. Bagaimana? Okey, kita -4, -2, -3, 1. Okey, susunan dia macam mana? -4, -3. Jarakkan -2 dan 1. Macam tu. Jarakkan. Okey, 1 dan 4 kita akan masukkan. 1 letak kat mana? 1 letak dekat sini. Okey, 4 letak mana? Kat belakang ni. Oh, saya kena padam. Saya lupa tinggal ruang. Okey. Mana tadi 4 lah. So, 4. Ini pun 4. Okey, tutup kurungan. So, apa berlaku? Atas tambah dengan atas, bawah tambah dengan yang bawah. Okey. So, X, Y. Sama tak 1/2. -4 darab 1 tambah -2 darab 4. So, -8 tolak 4 negatif. Negatif apa? Sorry. Semua kat saya. -12. -12. Okey. Okey ya. Kemudian yang bawah tu -3 tambah 4. 4 nak tolak 3, 1 lah. Okey. Saya rasa dah macam buat silap tu kat bawah tu. Tak apalah tu. Mungkin masa saya guna kalkulator tu dah salah dah. Okey. Kemudian X, Y. Okey. 1/2 ni kita akan bawa masuk. Macam mana? Kita akan darab 2-2. 1/2 darab dengan -12, -6. 1/2 darab 1, 1/2. Okey, ikut jawapan pada kalkulator yang awal tu. So, ada kesilapan di situ. Yang ni. Mungkin saya tekan salah tadi, maklumat ABC tu tadi tu menyebabkan jawapan salah. So, kalau berlaku macam ni tu, awak check semula awak punya kalkulator, calculation dia betul ataupun tidak. Macam tu. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Okey. So, mana markah dia? Tadi dah dapat 2. Okey, pertukaran tadi tu. Pertukaran yang ini ni. Ni awak buat pertukaran ni kan. Yang ini ditunjukkan dengan jelas dan betul, dapatlah 1 markah. Kemudian mana markah yang seterusnya? Antara yang inilah. Antara yang ini dapat 1 markah. Kemudian markah terakhir bila awak ceraikan X dan juga Y itu. Okey. Okey, ini latihan untuk awak cuba nanti. Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak ada, cikgu. Ada, okey, alhamdulillah. So kalau tak ada, kita berhenti dahulu setakat ini. Okay, nanti saya share dengan awak bahan ini dan juga YouTube untuk hari ini. Okay, so esok seperti mana saya sebutkan tadi, saya akan, kita tak ada Google Meet, tapi saya akan bagi awak lembaran soalan daripada 2011-2019 untuk awak cuba. Okay, so ada pun masalah boleh PM saya ataupun saya akan tanya semula minggu hadapan insyaAllah. Okay, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum dan terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.